Okey, memang betul kita orang dah berpecah sebenarnya. Tapi berpecah untuk sementara. Memang kalau kita ada apa-apa problem pun, we always be ready. Kita marja lawak dulu pun kita ada ambil. Bukan ambil lah dalam ini. Tadi ada explainkan pasal ini kan, boleh tak macam kongsikan sikit kelainan yang korang akan bawakan nanti masa musim tu? Okey, kelainan yang pertama Zero bawa sebelum ni korang nampak kita orang perform hanya 5 minit dekat atas stage. Tiap-tiap minggu 5 minit. Tapi kali ini kita 30 minit. Non-stop 30 minit. Betul. Jadi dia punya komedi tu makin lama. Dan lagi satu mungkin sketsa. Mungkin dah berapa tahun dah, kalau tanya aku dah 3 tahun kan. 3 tahun Zero tak bersama untuk buat perform. Jadi tahun 2023 ni 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lah. Pun mau pusing-pusing. Bukan pusing-pusing baik kau ni. Dari kira. Okey, jadi dah 4 tahun kita orang tak buat persembahan bersama-sama. Mungkin kelainan yang ada tu kita akan bincang lah dengan tu komedi-komedi yang belum tidak pernah yang kita orang bawa. Okey, jangan macam beginilah. Kelainan salah satu macam abang saya cakap tadi, mungkin daripada segi masa. Sebelum ni kita 3 minit, 4 minit, 5 minit. Paling jauh pun kita pernah buat lawak 8 minit kan? 8 minit. Final lah. Tapi untuk ini 30 minit, mungkin kelainan daripada segi penceritaan. Kelainan lain mungkin tak ada sebab orang sudah tahu kami ni Zero masuk saja mesti huru-hara. Jadi kelainan tu tidak akan banyak daripada segi persembahan lah. Tapi daripada segi penceritaan sebab kami pun bukanlah sudah lama, kalau dikira kita satu abad kan. Satu abad Kah satu generasi 10 tahun. Satu abad 10 tahun. Terima kasih wartawan. Zero dah satu abad. Dia buat Google, dia buat research bagus. Okey, itulah. Jadi kelainannya mungkin daripada segi masa sajalah. Banyak untuk orang persembahan suara kau kuat. tak ada apa-apa, jangan risau. Pedulilah dia. Ini pendapat saya. Okey, itu saja. Macam masa kan 30 minit. Sebelum ni 10 minit lah paling lama, betul kan? Jadi stamina macam mana? Waish, Stamina ramai yang tahu kan. ramai yang tahu. Kalau kita dekat MLM, stamina kita orang memang tidak dinafikan. Tapi mungkin kita orang kena training juga sebab dia 30 minit. Jadi 30 minit mungkin action. Jadi kita orang kena training kena well prepare. Macam kita orang pun seperti orang yang tahu di sana, kita selalu bersukan apa semua. Jadi bagi saya stamina tu tak ada masalah, insyaAllah. Betul. Saya pun stamina, ramai yang tahu saya ni kalau dah terpetah berguling lah, berpusing lah. Cuma itulah rezeki panjang kok, ajal panjang kok, tak ni lagi kan. Banyak sudah saya pernah jatuh atau pernah masalah cedera, patah kaki, bukan patah kaki, atas seliur. Benda itu sudah biasa lah, stamina tak ada masalah. Cuma ini konsert, bila konsert ini kita bermain dengan one way ticket. One way ticket. Dan dia punya pemahaman lah, maksudnya orang tengok sekali saja. Jadi maksudnya kamera pen, time tu muka, kita punya reaction mungkin orang tak akan dapat. Jadi itulah yang menisaukan saya jugalah sebab kawasan stadium, kawasan luas. Banyak lagi lah. This is nanti cakap. Saya tidak boleh fokus. Ada game lucu. Macam sebelum ni ada juga desas-desus yang menyatakan korang sendiri dah berpecah. Desas-desus. Tadi itulah saya berfikir tadi desas-desus. Baru jumpa. Okey, memang betul kita orang dah berpecah sebenarnya. Tapi berpecah untuk sementara. Dia bukan pecah yang ni. Sebab sebelum ni ada, kalau orang tengok balik, kita ada MLM tu, kita split team. Itu adalah special project. Dia berpecah dekat situ je. Dia bukannya pecah terus selama-lamanya. Sebab kita orang adik-beradik, takkanlah kita orang nak berpecah. Jadi isu yang korang dengar daripada luar tu Zero berpecah sebab ada pertengkaran tak sehaluan, memang itu saja kabar-kabar angin lah, tak betul lah semua tu. Betul. Desas-desus. Kenapa kau betul? Kabar angin lah, betul lah. Betul lah kabar angin. Jangan kita sampai bergaduh sini pula. Okey. Kau tengok dia dah start sudah. Tak ada apa-apa. Tak gaduh lah. Ini tak apa nanti. So bila dengar orang cakap you guys berpecah, rasa macam kecewa tak? Kecewa tu mungkin dengan kita punya fans lah. Sebab fans kita tahu, peminat-peminat Zero tahu kita ni macam mana kita punya akrab. Bila dengar betul macam hari tu cerita desas-desus, bila dengar perkataan tu, orang pun ada yang telefon, korang bergaduh ke? Betul bergaduh. Jadi kita sudah clearkan. Ini just mungkin kadang-kadang orang
buat konten. Kita pun kadang-kadang benda ni bukan daripada kita orang, kadang-kadang ada yang buat konten. Jadi kita kena faham lah. Oh betul, sampai mak kita orang tahu. Mak kita orang pun dia rasa lain. Sebab tu ada masa 2020 tu kita nak mencuba sesuatu yang baru. Sebab tu kita pecah kumpulan. Jadi diorang ingat fan-fan ni diorang cakap kita orang ni berpecah. Jadi berita tu sampai dekat mak kita orang. Mak kita orang pun call kita orang. Dia cakap betul ke apa yang lain? Mustahil lah dia cakap anak-anak mak macam ni kan. Memang betul kita cakap kita tak ni memang special project kita nak buat. Kita nak buat kelainan. Kita nak buat kelainan macam tu dia mungkin ramai yang tahu dekat luar sana tu follow dengan diorang fight dengan Aceh time tu sebab untuk menggantikan sementara arwah abang. Macam saya pergi dengan abang saya satu, saya Paul, dan satu lagi kita tambah dengan Daniel Lawak Solo. Korang tak berpecah, tapi ada tak yang cuba memecahkan korang? Oi banyak. Masa pembagian harta-harta karun. Tak adalah kami adalah tu biasalah. Itu biasalah macam orang cerita sini untuk supaya kita orang tak ngam tu. Itu normal lah kita sebagai manusia kan. Tapi bagi kita orang kenapa nak berpecah? Kenapa? Sebab kita orang darah daging satu. Lagi satu daging. Adik-beradik. Lagi satu, kenapa kita nak pergi cakap orang kan? Jadi biar kita jaga kumpulan kita. So kiranya konsert ni adalah macam simbolik kan, macam buat kerinduan peminat-peminat Zero. Yes, betul. Cuma kita orang tak boleh berani cakap lah netizen merindui persembahan Zero. Sebab itu jadi fitnah. Mana? Netizen. Kadang-kadang orang cakap netizen rindu persembahan Zero. Tak, mungkin kami yang merindu untuk menghiburkan melihat orang-orang ketawa. Itu yang kami rindu sebenarnya. Kalau benda lain tu mungkin supporter lah. Mungkin ada sebahagian peminat kita orang dekat Malaysia ni merindui persembahan Zero. Peminat. Jadi apa yang kita orang buat ni khususnya kepada semua yang meminati kumpulan Zero. Khusus. Untuk peminat lawak dan peminat lawak tanah air. Ya. Macam tadi dia jadi efek sampai mak call kan. Job efek tak? Ada tak macam production kata dah berpecah ke tak nak? Sebenarnya minta maaf cakap production lagi suka sebenarnya sebab lagi murah dapat pecah kan. Bayar seorang. Tak adalah. Cakap begitu nanti orang cakap kita mahal tau. Tak adalah. Okey, macam sebelum ni juga orang tahu kan macam Matu dia punya job lain, job saya lain. Dia tak semestinya satu program tu kita bertiga. Ada juga production nakkan saya satu orang, ada nakkan Atu, ada nakkan Melati. Jadi bagi saya tidak ada masalah lah. Cuma itulah kalau macam kami 3 orang ni Zero, masing-masing ada target sendiri. Macam target saya nak buat macam contoh saya minat berlakon, macam abang saya seorang tu melatih dia lebih kepada bisnes dan show. Dia kalau syuting dia jarang. Macam dia Syarif dia akan semua try and error. Jadi kita orang ada target masing-masing lah. Kita orang tak boleh selesa bergrup saja. Kita kena bekerja dengan orang lain baru kita tahu kita punya kekuatan dekat mana. Yes. Okay. Tapi macam kalau kita perasan sendiri pun kan, antara 3 beradik Atu adalah salah seorang yang lebih ke depan. Tapi macam ada juga macam dekat dalam social media ni menyatakan yang sekarang ni ada yang mengatakan Atu ni sendiri dah behind dari segi bayaran, so boleh tak Atu sendiri komen dan ulas pasal benda tu? Kalau orang cakap demand tu tidak tahulah siapa, tapi saya tidak kisah. Cuma demand tu saya bergantung dengan apa yang kita buat. Segi kerja lah. Daripada kalau misalnya saya daripada segi kerja, mungkin saya akan demand kalau benda tu syuting jauh. Contohnya macam kena pergi outstation. Saya akan demand dekat minyak dengan tol. Itu saja. Kalau payment, saya paling SYS long dia bagus. Bukan. Saya tidak akan ambil job kalau job tu contoh banyak, payment dia banyak, tapi job tu simple. Macam mudah untuk dibuat. Benda tu saya tidak akan rasa sedap. Saya akan tanya, betul ke gaji sekian-sekian dengan hanya kerja untuk sekian-sekian? Kalau boleh berbaloi dengan apa yang kita buat. Sebab kita ni bermain dengan duit dan amanah orang. Bila bermain dengan duit ni kita kena buat. Sebab duit gaji tu amanah. Nasib baik saya Google, saya boleh sebut sebalik. Itulah kalau demand saya akan tengok apa yang
kalau production tu saya akan buat research. Kalau production tu dah banyak buat kerja apa semua, why not kita kena demand kan? Sebab dia pun ada kemampuan. Tapi saya pun bukan saya nak cakap saya pernah buat kerja pre. Rata-rata pernah lah saya banyak buat kerja bukan pre, macam review orang buat video-video pendek untuk kedai ke restoran. Kalau kebetulan saya kat situ, dia pun tak kisah, tak apa. Kalau ada produk awak semua pun saya boleh review. Kiranya Atu membuat menerima bayaran Setimpal dengan apa yang bayaran lah. Kepuasan diri juga. Sebab kalau gaji banyak pun kalau kerja tidak setimpal dengan tu, tipu lah sebagai manusia, dia akan rasa macam alam tidak sedap. Tapi Atu ada terlibat yang production yang tak bayar. Itu dah settle lah. Dah settle dah. Dah habis dah duit dia bayar tu bayar ni apa semua. Berapa lama yang untuk settle kan? Alamak saya dah tak ingat lah. Berbulan jugalah. Tapi tapi dah dua-dua pihak dah setuju, dah okey, dah deal, okey settle lah, tak ada masalah. Tapi serit tak untuk bekerja sama lagi dengan pihak CCTV tu? Hilang. Kalau ada rezeki kerjalah, kalau tak ada, kalau tidak ada tidak apalah. Kami mencari saja itu. Tapi penghubungan dengan okey. Kita mungkin kalau macam tidak ngam mungkin dia kerja. Kalau macam gini biasa kita okey, macam dengan Kelly, saya dengan Kelly. Okey. Tapi hari tu dia komen saya. Itulah kita tak ada masalah. Kalau boleh saya ni bukanlah saya nak cari kawan yang banyak. Saya tak nak cari lawan. Sebab kalau kita cari lawan, pusing-pusing kita akan jumpa orang yang sama juga. Betul. Kan? Awak circle pula. Circle. Inilah. Gitu. kongsi sikit Melati sekarang dekat Melati. Jangan kau begitu. Nampak Okey. dia aktif memancing. Macam Melati dia ada bisnes dia, macam kita tahu dia ada apa tu, dia punya lori untuk hantar ikan apa semua. Dan apa tu, Dia buat bisnes lah. Dia banyak dan dia dekat dengan family, sebab family besar kita masih lagi dekat Sabah. Jadi dia selesa duduk di sana dan anak dia pun bersekolah dekat sana. Jadi dia kecuali kalau syuting panjang ataupun projek yang besar macam ni, insya-Allah dia akan turun. Lagi-lagi membabitkan kumpulan kita orang. Dia tak pernah rebel lah, dia sudah stop ke apa semua. Cuma dia bila ada peluang, macam dia kalau ada adalah. Kita ada tidak ada apa. Saya mencari saja. Okay, macam Atu baru ni naik dekat FYP TikTok. Atu punya apa je lah. buat amal kan. Amal. Kenal Amal Barin, pelakon tu kan. Amal. Ada sediakan preparation untuk band jenazah. Lepas ni dia Kongsikan sikit. sediakan van untuk wartawan dia. Okay, sebenarnya Di Sabah. di Sabah, di kampung saya dekat Kudat. Cuma dia bukanlah nak kira amal, bukan amal lah. Dia macam dulu macam menjadi lah, mungkin orang kampung banyak tolong kita dulu masa sebelum jadi begini. Jadi kita bayar balik lah benda. Betul apa yang saya nampak Atu ni, dia punya amal ni. Bayar balik lah. Nazar itu adalah nazar. Bukan nazar, awak yang cakap nazar. Saya tak cakap nazar pun. Bukan nazar lah, dia macam give lah. Give and take lah. Give and take. Wah, give and take. Macam dia, sebelum kita nak berkhidmat untuk orang-orang lain, dia lebihkan utama orang kampung. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih lagi, untuk orang lain. Kita yang mana yang terdekat lah. Terdekat. Kalau kerabat pun semua kerabat sudah berkemampuan. Jadi untuk yang ni kan. Sepatutnya kau bantu aku dulu. Ada. Kita bagi kupon untuk kau ke jenazah. So fund dia memang Makan dulu Kelly. Tak makan hotel ni. Lepas tu lepas tu tak. Kiranya kalau fund tu daripada Atu sendiri, duit poket Atu sendiri. bukan duit poket saya 100%. Kadang-kadang kawan-kawan selebriti juga. Kadang-kadang kawan selebriti ni ini yang saya marah ini. Bila saya bagi tahu orang nak bagi, orang kata tak payah lah. Sebenarnya banyak artis. Yang cakap, bukan yang cakap, yang ada cakap ala artis Malaysia ni beginilah. Tapi kita tidak tahu orang belakang orang banyak bagi. Macam saya lah. Ada dia ada 50%. Boleh lah.
untuk ni buat wajib bawa ben. So sekarang amalnya melalui van jenazah je ke atau selepas ni ada macam amal yang untuk berbentuk cadangan lain? Ben jenazah tu ben jenazah kesiapan lengkap. Kadang kita buat kursus. Kat sana kita tahu dia bukan orang sana bukan tak tahu basic, kadang-kadang dah lupa. Jadi kita akan buat kursus-kursus. Kita buat bersama dengan kita macam program-program sunat pun kita buat, macam-macam program lah kita buat untuk bukan untuk meringankan, bukan untuk bagi orang manja, tapi kita tahu orang benda-benda gini lambat nak susah nak dapat dah. Jawapan saya membuat orang menguap. Tak. Bila cerita pasal jenazah buat ngantuk. Okay, Itu sajalah. Cuma itulah kalau ada yang cakap, ramai yang tanya, tu kita tak boleh menyumbang. Boleh. Setiap daripada pembelian kek lapis, saya ada buat bisnes kek lapis. Bukan saya nak mengambil peluang ala dia ni orang dah beli baru kita dapat menyumbang. Tak, memang begitulah kita punya style. Setiap pembelian kita akan salurkan dengan itulah benda ben jenazah, pengurusan daripada A to Z. Minyak, rotek, lesen, maintenance apa semua, insyaAllah daripada kita sendirilah. So selepas van jenazah apa lagi yang nak disumbangkan? Macam dia cakap tadi, ben wartawan. Dia cakap. Okay, thank you so much.